Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertamanya syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita diberi kesihatan yang baik. Kita diberi ruang masa untuk kita sama-sama mengerjakan solat maghrib berjemaah. Dan kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kekal berada di dalam masjid ini, untuk kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu sementara kita menunggu ataupun kita menunaikan solat isyak secara berjemaah. So, hari ini saya menggantikan Ustaz Nasir yang saya difahamkan balik kampung, cuti. Nama saya Ahmad Tirmizi bin Abdullah. Saya first time lah datang sini. So alhamdulillah tidak sesat lah. Cuma saya tak parking dalam tu lah. Saya bimbang juga kok nanti AJK masjid kata saya tak hadir. Saya terlepas lorong, saya parking sebelah sana sikit. Tapi tak apa, alhamdulillah. So tajuk kalau ikut yang Ustaz Nasir bagi pada saya tu, dia minta saya berkongsi tentang hibah. Hibah dalam Islam. Memang kalau saya pergi ke surau lain, ke masjid lain pun, tajuk yang saya diberi ataupun tajuk yang saya kongsikan adalah berkisar kepada pusaka lah. Sama ada hibah, sama ada wasiat ataupun sama ada faraid. Sebab di Selangor ni dia punya tauliah mengajar dia tu dia khusus. Dia tak boleh, bukan tak boleh, maknanya bukan semua orang boleh mengajar semua benda lah. Macam tu lah, dia lebih kepada kekhususan. So kekhususan saya memang kepada hal ehwal pusaka. So hari ni kita akan berbincang ataupun kita akan berkongsi tentang hibah. Kita duk dengar orang duk sebut hibah. So setakat mana yang kita faham tentang hibah? Hibah ataupun hebah. So pertamanya, istilah hibah ni dia bukannya satu istilah yang asing. Sebenarnya dia dah lama dalam Islam. Cuma kita di Malaysia ni maknanya lately ni, mutakhir ini, barulah dia makin lama makin ramai menggunakan perkataan hibah. So dia baru nak berkembang lah bagi saya, yang menyebabkan kadang-kadang berlaku salah faham tentang apa itu hibah. Ada setengah tu apabila kita sebut perkataan hibah, yang dia nampaknya ialah takaful. Hibah takaful. Jadi bila sebut hibah dia takut. Dia takut kena bayar tiap-tiap bulan. Asal sebut hibah aja dia kata sudah sekali ni. Jadi dia duk faham ke hibah tu takaful. So itu adalah sebahagian daripada hibah takaful. Tetapi hibah itu adalah suatu perkara yang lebih besar daripada tu. Dia bukan sekadar hibah dalam maksud hibah takaful, tetapi dia boleh mencakupi hibah hartanah, hibah harta lah, hibah tunai dan sebagainya. Cuma disebabkan mungkin industri takaful itu dia berkembang agak awal ataupun dia berkembang lebih maju kerana dia ada ejen-ejen tu, menyebabkan istilah hibah tu lebih glamour ataupun lebih sinonim dengan takaful. Tapi sebenarnya dia banyak. Dia meliputi semua harta lah, hibah. Suatu pemberian kasih sayang. So hari ini kita akan tengok hibah mengikut apa yang dibahaskan di dalam mazhab Asy-Syafi'i lah. Saya guna kitab Fiqh Manhaji ala mazhab Asy-Syafi'i lah. Fiqh Manhaji ni adalah satu kitab yang
fokus kepada fiqh dalam mazhab Asy-Syafi'i. So dia 3 juzuk. Kemudian dia ada beberapa penerbitan lah, antara yang awal menterjemahkan kitab fiqh manhaji ialah mantan mufti wilayah dan mantan menteri agama lah, Dr. Zulkifli Al-Bakri. Kemudian ada juga lah penterjemah lain. So hari ini saya gunakan kitab yang diterjemah oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri lah. Dan ini dia terjemah sebelum beliau menjadi mufti lagi, sewaktu beliau menjadi pensyarah di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kalau ikut yang ni, dia adalah kitab jilid kedua, muka surat 154. So hibah menurut istilah syarak ialah suatu akad yang merujuk kepada pemindahan hak milik tanpa sebarang gantian ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela. So hibah ini adalah suatu akad di antara pemberi hibah dengan penerima hibah. Dia kena ada satu akad lah. Dan akad ini adalah antara dua pihak. Dia kena ada pemberi, dia kena ada penerima. Dia tidak boleh hibah sebelah pihak. Contohnya, saya nak hibahkan rumah ini kepada anak saya, tapi saya tak nak anak saya tahu. Dia tak jadi hibah. Sebab kalau kita hibah, penerima hibah kena tahulah. Sebab dia akad dua pihak. Dia kalau kita nak bagi rumah, tapi kita tak nak anak kita tahu, dia tak jadi hibah lah, dia jadi wasiat. Dia jadi lepas kita mati. Tapi wasiat dia panjang cerita pula. Dia kalau hibah, kalau wasiat kepada waris, dia akan jadi kena dapat izin waris. Sebab wasiat tidak boleh kepada waris. Kalau kita nak wasiat dekat anak angkat, tak apa. Jadi hibah ni kukuk mana pun dia kena tahu. Penerima tu kena tahu. Sebab kita bagi semasa hidup dan dia ada akad. Sebab tu dia kata ini merujuk kepada suatu akad pemindahan hak milik. Dia kena ada dua pihak. Dia kena ada ijab dan ada qabul. Tapi dia bukanlah straight macam ijab qabul nak kahwin tu. Nak kahwin tu ijab qabul pun satu nafas lah, apalah. Dia tak ada sampai macam tu lah. Tapi maknanya pemberi dengan penerima tu masing-masing tahulah. Dia tak adalah kena satu nafas letih. Sebab dia bukannya strict seperti ijab qabul munakahat. Munakahat tu sebab dia satu hubungan sepanjang hayat, maka dia agak strict. Dia kena ada saksi dulu yang kata sah, baru imam kata sah. So yang dalam muamalat dan dalam hibah antaranya, dia tidaklah sampai ke tahap itulah. Bahkan saksi bukanlah rukun hibah. Cuma saksi itu untuk membuktikan berlakunya hibah. Tapi dia kena ada dua orang lah. Dia kena ada pemberi hibah dan dia kena ada penerima hibah. Sebab dia suatu akad di antara pemberi dengan penerima merujuk kepada pemindahan hak milik. So kita nak bagi sesuatu harta antara pemberi dengan penerima. Itu yang pertama dalam definisi ini. Definisi ini macam-macam lah cara dia boleh tulis. Tapi kita panggil elemen. Elemen di dalam definisi itu yang pertama. Ia kena ada akad antara pemberi hibah dengan penerima hibah. Tanpa sebarang gantian. Yang membezakan hibah dengan jual belinya ialah hibah ni kita bagi, kita tu maknanya pemberi lah. Saya ni sebahkan saya sebagai pemberi. Kita bagi hibah tu tanpa balasan. Kita tak boleh minta pun sebenarnya dengan orang yang menerima tu. Yang membezakan hibah dengan jual beli ialah balasan. Di dalam mazhab Asy-Syafi'i, tajuk hibah tu dia tak ada tajuk yang independen, tajuk dia sendiri tak ada. Selalunya di dalam mazhab Asy-Syafi'i, tajuk hibah ni dia berada di bawah subtajuk al-bai', jual beli. Kalau kita buka kitab ni pun kita cari tajuk hibah tu dia tak jumpa. Kita cari tajuk jual beli. Di bawah jual beli tu dia cerita-cerita ada hibah. Sebab kebanyakan ulama ataupun pengarang kitab mazhab Asy-Syafi'i ni dia masukkan hibah ni sebagai subtopik sahaja. Dia bukan satu topik besar. Sebab bagi mazhab Asy-Syafi'i ni hibah macam jual beli. Macam tapi bukan 100% rupa. Dia macam jual beli, cuma yang membezakan antara hibah dengan jual beli ialah
iwadun dia panggil, balasan tadi. Kalau jual beli, dia ada balasan. Kita jual buku, orang bagi duit. Kita jual lah apa-apa pun, maknanya ada balasan dari sudut pembeli tu dia bagi dekat kita pun bagi dekat dia. Mana penjual dengan pembeli tu dia ada saling pertukaran. So dia panggil balasan. Kalau bahasa Inggeris dia panggil consideration. Kalau bahasa Arab dia panggil iwad. Tapi kalau hibah ni kita bagi, penerima tak perlu bagi apa-apa kat kita. Memang kita saja nak bagi, dan selalunya orang sebut kita bagi sebab kasih sayang. Kita hibahkan rumah dekat isteri kita sebab kita kasih sayang. Kita hibahkan tanah dekat anak kita sebab kita kasih sayang dekat anak kita. So kasih sayang tu dia bukan material. Dia bukannya iwad, dia bukan material, dia bukannya ada nilai, dia nilai lah, nilai kasih sayang, tapi dia bukan duit lah, dia bukan nilai dalam bentuk material. So kita panggil benda tu hibah sebab kita saja-saja je kita nak bagi. Macam tu. Kita nak bagi saya saja. Saya saja tu sebab kita sayang lah, kita sayang dekat anak isteri kita ataupun kita sayang dekat anak angkat kita. So kita bagi. So bagi yang macam tu, bagi yang tidak ada apa-apa balasan daripada penerima hibah kepada pemberi hibah, maka itu jadi hibah. Kalau ada balasan, dia tak jadi hibah. Dia jadi jual beli. Contohnya rumah harga 200,000. Kita pun kata kita nak bagilah rumah ni dekat anak kita. So kita kata tak apalah Mamat. Mamat contohnya lah nama. Tak apalah Mat, kau bayar je lah kat aku, kau bayar dekat ayah 50,000 je. Rumah ni sebenarnya 200,000. Tapi kau bayar je lah kat aku 50,000, ayah hibahkan rumah ni dekat kau. Dia tak jadi hibah sebab ada 50,000. Kena bayar juga 50,000. Yalah hibah lah 150,000 diskaun pada anak kan. Dia tak kira hibah macam tu sebab maknanya si ayah tadi dia masih lagi menerima duit daripada anak dia. Dia panggil jual beli pada harga diskaun. Dia tak panggil hibah dalam mazhab Syafi'i. Kalaulah dia akad hibah sekalipun, akad tu dikira sebagai akad jual beli. Dia panggil bermula dengan hibah, berakhir dengan jual beli. Ayah hibahkan rumah ini dekat engkau dengan syarat engkau bayar je lah 50,000 je, tak ada mahal pun. Harga sebenar 200,000. Dia tak jadi hibah walaupun dia sebut hibah. Si anak dia pun, okeylah saya terima hibah daripada ayah, saya bayar 50,000 ke ayah, saya pun ada 50,000 je ayah. Jadi walaupun dia akad hibah mengikut mazhab Syafi'i, dia tak jadi hibah, dia jadi jual beli. Kita kata hibah lah 150,000 tu. 150,000 tu dia kira jual beli pada harga diskaun. Dia hibah kalau ikut mazhab Syafi'i, dia langsung tidak ada apa-apa balasan. Kalau ada balasan, walaupun disebut hibah, tapi dia terhukum sebagai jual beli macam tu. Dia kalau mazhab lain lah, kita tak nak bahas sangat mazhab lain tu, kita nak bahas ikut mazhab Syafi'i lah, sebab kita kira majoriti umat Islam di Malaysia ni mazhab Syafi'i. So itu maksud dia, hibah ini adalah tanpa sebarang gantian, tanpa sebarang balasan. Satu lagi elemen dia ialah ketika masih hidup. Hibah ni adalah diberi ketika masih hidup. So kita tak boleh nak hibah lepas kita mati. So ayah hibahkan rumah ini dekat engkau Fatimah lepas ayah mati. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Dia tak jadi hibah. Kalau lepas mati dia jadi wasiat. Hibah dia berkuat kuasa semasa hidup. Mana akad dia tu, dia panggil akad ijab qabul dia tu semasa hidup. So dekat sinilah dia akan jadi confused. Sebab hibah takaful tu dia terlalu glamour, sehingga kan ejen-ejen takaful sebahagiannya dia jual hibah 500,000 lepas mati. Hibah pampasan 1 juta selepas mati. Dia jadi masalah lah. Masalah sebab dia sebut tu sebenarnya menyebabkan jadi salah faham. Hibah takaful sekalipun adalah hibah semasa hidup. Macam mana pula hibah takaful semasa hidup? Tak rapat pun 500,000, tak rapat pun 1 juta. So hibah takaful tu dia sudah terkeluar daripada mazhab Syafi'i sebenarnya. Sebab dia menghibahkan suatu hak. Sebab takaful ni adalah suatu perjanjian di antara peserta-peserta takaful. Dia berjanji sama-sama dia panggil iltizam bitabarruk.
kita berjanji sama-sama kita. Pertamanya kita berjanji, kita komitmen untuk membayar setiap bulan. Kita bukan tabarruk sahaja tapi iltizam bitabarruk. Maknanya kita setuju untuk bayar 150, 200 setiap bulan. Kita kumpulkan dalam satu dana kita dan kita wakalah, kita lantik syarikat untuk pegang dana kita ramai-ramai. Peserta-peserta berjanji, kalau di antara kita ada yang menerima musibah, so dia boleh ambil duit daripada tabung takaful. Musibah selalunya kematian. So contohnya macam itulah yang panggil takaful hayat yang ringkas. Dia banyaklah produk takaful tu. Maknanya kita sama-sama peserta berjanji, kalaulah salah seorang daripada kita ataupun mana-mana di antara kita ada musibah, kena kematian dalam tempoh yang kita janji ni. Kalau yang saya tu sampai saya berumur 68 tahun. Takaful saya tu polisinya sampai saya berumur 68 tahun. Manakala saya mati umur 69, takaful tak cover. Nak continue pun tak boleh lah. Sebab kita dah umur tua kan. Masa kita ambil dulu, kita ambil masa tu kan. Masa tu kita, yalah. Maknanya dia ada perjanjian masing-masing ikut polisi. Jadi hibah takaful ni sebenarnya kita menghibahkan hak terhadap perjanjian tu. Mengikut perjanjian sesama ahli takaful ni, ahli takaful ni, dia kata kalau ada musibah, maka kita boleh claim. Itu adalah hak. Claim itu adalah hak dia panggil, menuntut daripada dana yang dikumpulkan tadi. Sebab kita sudah berjanji, maka perjanjian itu membentuk satu hak. Hak tu dia panggil hakun mali. Hakun mali. Hakun mali itu adalah hak. Dan hakun mali itu adalah mal, harta. So sebenarnya dia menghibahkan hak untuk menuntut pampasan takaful itu kepada yang dihibahkan tadilah, isteri dia ke, anak dia ke. So hibah itu berlaku masa hidup. Cuma tuntutan itu berlaku apabila berlaku musibah kepada peserta. Maka selepas dia mati, maka penerima hibah tadi pergi menuntut. Dia kata pemberi hibah sudah meninggal, so bagilah duit hibah kepada dia. Dapatlah 500,000 ataupun 1 juta ataupun berapa-berapa yang mengikut polisi tadi. So dia tidak tertakluk kepada faraid, sebab hak menuntut tadi dia sudah hibahkan kepada isteri dia. Kalau dia tidak hibahkan, waris dia akan tuntut dan kena bahagi ikut faraid. Itu je lah. Kalau dia tak hibahkan, dapat juga tuntut, waris dapat tuntut juga. Tapi hasil pampasan tu dia kena faraid, sebab dia tidak hibahkan benda tu. So menghibahkan hak itu dalam mazhab Maliki membenarkan. Cuma dalam mazhab Maliki tak boleh, sebab hak itu belum menjadi harta yang berasingan. Mazhab Syafi'i ni kalau kita nak hibah barang itu hendaklah wujud secara berasingan. So pampasan tu belum wujud. So mazhab Syafi'i tak boleh lah. So tak apalah, itu hibah takaful tu dia terkecuali. Walaupun dia bukan mengikut mazhab Syafi'i, tetapi dia dibenarkan kerana kerajaan memilih pendapat itu. Bila kerajaan pilih pendapat tu, maka kita kena ikut ajalah. Betul ke salah itu adalah decision daripada, dia panggil apa, Syariah Board Bank Negara, waktu dia meluluskan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013. Dah 11 tahun lah maknanya benda tu berjalan. Dah 11 tahun. Hampir 11 tahun lah, bulan 5, bulan 6 ni dia akan jadi 11 tahun lah. So itu hibah takaful. Tapi yang saya nak ceritanya, dia adalah semasa hidup. Akad hibah tu semasa hidup. Jangan kita confuse dengan apa, ejen-ejen takaful ni. Kadang-kadang ejen sendiri pun dia confuse, sehingga kan dia kata hibah selepas mati. Tak boleh lah. Hibah semasa hidup. Even mazhab Maliki tadi yang membenarkan pampasan tu lepas matilah pemberi hibah. Tetapi masih lagi dia panggil hibah semasa hidup, sebab dia menghibahkan hak menuntut tadi, hakun mali tadi. Hakun mali itu sudah berwujud semasa hidup. Cuma dia belum membentuk suatu harta yang tersendiri sebab belum berlaku musibah. Tak mati lagi. Contohnya macam saya hibahkan anak kambing yang dalam perut kambing ini kepada awak, kepada kawan saya. Kalau ikut mazhab Syafi'i tak boleh lah, sebab anak kambing tu tak lahir lagi. Dia kena anak kambing tu lahir, barulah kita hibahkan anak kambing kepada kawan kita. Sebab kawan kita tu dia syok sangat nak pelihara kambing. Sebab dia tengok kita pelihara kambing ni menjadi. Aku nak pelihara kambing juga, dia kata. Tak apa lah, nanti aku hibahkan anak kambing ni. Anak kambing dah perut ni.
Aku hibahkan anak kambing ni kepada engkau, aku pun terimalah hibahnya anak kambing. So itu tidak sah mengikut mazhab Syafi'i sebab anak kambing tu belum wujud. Tetapi hak terhadap anak kambing tu sudah pun ada sebab ibu kambing pun milik kita juga. Kita nak bagi je lah. So kalau dalam mazhab Maliki boleh. Tunggu aja beranak tu aja ambil je lah. Mazhab Syafi'i tak boleh. Sebab dia kena harta tu kena wujud secara berasingan. Itu dia punya perbahasan mazhab lah. So kita yang kambing tadi kita ikut mazhab Syafi'i lah. Yang takaful je kita tak ikut mazhab Syafi'i sebab mana yang ulama kita sudah endorse, kerajaan sudah endorse. So kita tak perlu lawan lah kerajaan ni sebab dia sudah endorse, sebab dia fikir maslahah siasat syariah macam-macam lah dia fikir. Sebab takaful tu dia suatu perkara yang dia ada timbangan dia yang tersendiri lah yang dibuat oleh maknanya pakar-pakar lah, pakar-pakar fiqh dekat situ, pakar-pakar muamalat dekat situ. So kita tak perlu nak pening kepala je lah, kita ikut je lah. Cuma kita nak suruh faham je. Saya nak suruh faham bahawasanya hibah takaful tu hibah semasa hidup, bukan hibah selepas mati. So hibah-hibah yang lain pun semua hibah semasa hidup, dia tidak ada hibah selepas mati. Kalau hibah selepas mati maknanya itu adalah satu kekeliruan dan dia tak jadi hibah. Kalau selepas mati, dia jadi wasiat. Dan dilakukan secara sukarela. So hibah itu adalah dilakukan secara sukarela, dia tidak boleh dipaksa. Dia tidak boleh dipaksa. Sekiranya dia dipaksa maka dia tidak jadi hibah lah. Ataupun berlaku semasa seseorang itu ataupun pemberi hibah tu dalam keadaan maradul maut. Maradul maut ni dia dalam keadaan sakit yang membawa kepada kematian. Mana sakit dia tu sampai ke peringkat dia sudah tidak sedar. Dia sudah tidak ingat. Dia sudah tak tahu ni pukul 8 malam ke pukul 8 pagi. Dia sudah maradul maut ni maknanya sakit yang dia mengabaikan dunia. Dia tak tahu dah banjir ke kemarau ke, yang dia duk fikir ialah dia nak selesa daripada sakit dia ni. So kehidupan dia sehari-hari duk fikirkan pasal sakit dia nak mati dan dia nak selesa saja. Dia nak tidur, makan tak lalu. Tiba-tiba orang pergi hibah tanah, dia pun hibah tanah. So itu tak boleh lah tu. Sebab tidak ada sukarela, dia pun tak faham apa yang dia tanda tangan. Dan benda tu boleh dicabar lah. Sebab hibah tu adalah berlaku dalam keadaan sukarela, dia tidak dipaksa, dia faham apa kesan apabila dia memberi hibah. Bila dia beri hibah, harta tu bukan lagi harta dia. Itu dia punya maksud dia lah. Hibah suatu akad yang merujuk kepada pemindahan hak milik tanpa sebarang gantian ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela. So hibah ini dia ada 4 rukun. Cuma dalam buku ni dia tidak sebut 4, dia sebut 3. Dia sebut 3 tapi sebenarnya dia jadi 4 juga. Sebab dalam buku ni dia pertama rukun hibah dia kata pihak-pihak yang berakad. Rukun pertamanya ialah pihak-pihak yang berakad. Rukun kedua kena ada barang hibah. Rukun ketiga kena ada sirah hibah. Jadi 3 lah. Selalunya kita sebut 4 sebab kita kata pertama pemberi hibah, kedua penerima hibah, ketiga barang hibah tu, keempat ialah sirah hibah. Sebenarnya sama je. Sebab buku ni cara dia tulis dia panggil pihak-pihak yang berakad sebagai satu rukun. Pihak-pihak yang berakad tu 2 lah sebenarnya, satu pemberi, satu penerima. Dia cara dia kira je sebenarnya. Sebab saya buka buku ni dia kata rukun hibah ada 3. Saya kata kenapa pula 3? Rupanya dia tulis pihak-pihak yang berakad. Tak apalah, pihak-pihak yang berakad tu maknanya dia combine terus pemberi hibah dengan penerima hibah. So rukun hibah ada 4 saja, dia tidak ada saksi. Hibah ni kalau tak ada saksi pun sah. Contohnya ayah ni dia kata ayah hibahkan tanah belakang rumah untuk kau lali. Ali pun kata, terima kasih ayah. So Ali terimalah rumah belakang rumah tu untuk Ali. Tanah belakang rumah untuk Ali. Ali pun dah terima. Dia kata terima. Kemudian Ali tadi pun dia pergilah bersihkan tanah tu daripada semak samun. Dia bersihkan. Kemudian dia pergi tanam pokok durian ke pokok mangga ke pokok apa. Kemudian dia meniaga. Dia buatlah bangsa dia rumah kecil-kecil ke situ. Jadi dia menerima hibah tu dan dia buat. Dan tak ada saksi pun. Yang ada ayah dia dengan Ali. 2 orang tu je. Tapi ayah cakap dan Ali buat, Ali terima.
So hibah itu sah. Dia tidak perlu kepada saksi. Jangan pula kata tak ada saksi tak sah. Cuma dia akan jadi masalah dekat ahli tu kalau orang lain cabar. Tiba-tiba ada abu pula adik kepada ahli kata bila masa ayah hibahkan kau, jadi masalah dekat ahli. Tapi dari segi sah-sah. Kalau jadi masalah itu dia kena bawa ke mahkamah lah. Bila bawa ke, kalau cabar tadilah. Kalau tiba-tiba adiknya ahli ni abu kata aku tak percaya lah. Ayah bagikan kau tipu je ni. Kalau berlaku macam tu, anda kena bawa kepada mahkamah, dia kena buktikan lah memang ayah tu kata. Tapi tak semestinya ayah kata melalui perbuatan. Ada kes yang dibawa kepada mahkamah syariah. Mahkamah syariah kata melalui perbuatan. Masa ayah tu hidup, mengikut kata si Ali ni, ayah tu bagi. Dan Ali pun sebab itulah dia buat. Kalau tidak, semak samun dia. Kalau dia tak buat, kalau ayah dia tak bagi. Sebab Ali yang jaga ayah kat kampung. Si Abu ni, dia kerja kat bandar contohnya kan. Tak bagilah lagi Puan Abu ni, dia dah ada income lain lah contohnya. Jadi bagi je lah kat Ali. Kan? Itu maknanya lebih sesuai. So berdasarkan perbuatan tu, yang si Abu pun masa Ali buat rumah, dia tak bangkang. Masa Ali duduk kerjakan tanah di belakang rumah tu, dia tak ada bantah apa semua pun. Jadi betul lah Ali kata, ayah dah hibahkan dekat dia. So dia dah buat, dia panggil hibah dapat dibuktikan dengan qarinah, dengan circumstantial evidence, dengan af'al, dengan perbuatan-perbuatan, maka hibah itu sah. Sebab saya nak ceritanya hibah ni saksi tu bukan rukun. Itu saya nak cerita, saksi tu bukan rukun. Asalkan ada pemberi, ayah tadi, ada penerima, Ali tadi, ada harta, tanah belakang rumah, kan? Dan dia diijab kabul dia, dua-dua orang tu ada ijab kabul, kan? Ayah tu kata bagi, Ali kata terima. Dan Ali pun pergi buat. Dia usahakan tanah tu. Susah. Walaupun tak ada saksi. Sebab saksi tu dia bukan rukun hibah. Dia lebih kepada aspek pembuktian. Cuma kita di peringkat profesional sekarang, kita buat saksi lah. Kita buat dokumen dan ada saksi, lawyer, tanda tangan, apa semua. So saksi tu nak ceritanya, kalau hibah-hibah zaman dulu kadang-kadang dia tak ada saksi, tapi mahkamah boleh membenarkan ataupun mengesahkan hibah tersebut kerana dibuktikan di mahkamah adanya af'al, adanya conduct, dia panggil hibah by conduct, perbuatan. Tapi susahlah si Ali tu nak pergi cerita kat mahkamah gerbak-gerbuk, dah ada bergaduh dengan Abu. Kalau dia buat dokumen tu, Abu pun tak boleh nak kata apalah, dah ada saksi, ada semua macam tu. Cuma nak ceritanya dari segi hukum, saksi itu bukan rukun. Dia hanya untuk memudahkan pembuktian apabila berlakunya hibah. Rukun hibah tiga lah kali kat sini, pemberi dan penerima, dia panggil pihak-pihak yang merakat, harta hibah dan sirah, ijab dan qabul. Walaupun sirah tu kadang-kadang berlaku secara perbuatan, dia tidaklah betul-betul aku hibahkan dan aku terima hibahnya. Kadang-kadang dia aku hibahnya tapi yang tu terus je ambil cangkul pergi je cangkul belakang rumah. So itu pun dah kira qabul. Kemudian setiap rukun ini dia ada syarat-syarat dia. Pemberi hibah perlu memenuhi syarat-syarat yang berikut. Kita tengok setakat mana yang kita sempat, ataupun kalau azan isyak saya sambung sikit je lepas azan tu supaya kita tidaklah terlalu ringkas sangat. Pemberi hibah perlu memenuhi syarat-syarat berikut. Pertama, mestilah pemilik kepada barangan yang dihibahkan. Maknanya kita tidak boleh menghibahkan barang orang lain. Macam mana kita nak hibah barang orang lain? Tapi berlaku juga dalam situasi kita ni, kadang-kadang menghibahkan barang orang lain. Contohnya ni, saya datang hari ni, saya datang kuliah maghrib hari ni. Mungkin ada abang ipar saya, dia pergi rumah saya. Kan, dia kata hujan apa semua, tak sempat nak balik rumah dia, dia pergi rumah saya, dia kata nak tempat semayang rumah kau lah. Abang ipar saya, maknanya abang kepada isteri saya lah, dia ada kat rumah kan. So dia pun, aku tumpang semayang kat rumah kau, seluar aku ni kotor, aku guna kain pelekat mizi lah, dia kata. So isteri saya pun bagilah kain pelekat saya. Dia pun semayang maghrib apa semua, dia nak balik rumah. Lepas tu isteri saya kata, kata ayah salih je lah, aku bagi je lah kain pelekat tu kat kau. Dia bagi kain pelekat saya tu dekat abang dia, kat abang ipar saya, kain pelekat saya. So dia menghibahkan dekat abang ipar saya, mana abang dia tu, harta orang lain, harta saya.
Harta saya lah, kain pelekat saya. Kenapa dia pandai-pandai nak hibah pula ke abang dia? So itu menghibahkan harta orang. Kalau ikut mazhab Syafi'i, tidak sah hibah tersebut. Saya boleh cakap dekat abang ipar saya, bagi balik kain pelekat tu. Ini kain pelekat aku pergi kuliah maghrib. AJK Surau bagi, ini ada nostalgia, tiba-tiba je kau ambil. So hibah itu tidak sah. Sebab dia menghibahkan harta orang lain. Tapi berlaku. Sebab, alah kain pelekat je bang, takkan itu pun nak kira. Tapi itu tak boleh. Sebab syarat dia, pemberi hibah hendaklah menghibahkan harta dia. Jangan duduk bagi tu hibah lah, mana dia bagi dekat abang dia tak bayar pun, bukannya abang dia bayar RM20 ke apa. Kan dia kata lah, abang datang, so saya bagilah kat abang saya. So dia hibah. So kalau ikut mazhab Syafi'i tidak sah. Sebab dia menghibahkan harta orang lain. Cuma di dalam mazhab Hanafi dia panggil hibah al-fuduli. Lepas tu bila saya balik, isteri saya pun beritahu saya pun kata, tak apalah, bagilah dekat abang tu. Bila saya kata tak apalah, baru jadi sah. Bila saya kata tak apalah tu baru sah. Sebelum saya bagi tahu tak apalah tu, benda tu jadi tergantung. Benda tu jadi tergantung sebab memandai-mandai nak bagi hibah. Dia kata nak call pun tak boleh, dah abang duduk bagi kuliah kan. Call pun tak angkat, dia kata saya bagilah dekat abang saya. Kain pelekat je pun. Tapi nak ceritanya, sebenarnya benda tu tergantung lagi dengan kena mendapat izin daripada tuan punya barang. Jangan mudah-mudah nak bagi. Yang lebih baiknya minta izin dulu baru bagi. Tapi kalau tuan punya barang kata tak jadi saya nak balik kain pelekat tu, sebab kain pelekat tu terlalu nostalgia, saya terima begitu begini, maka kena return lah. Kena return lah sebab hibah tu tidak sah. Macam tu. Ataupun kalau nak sangat bayarlah, tapi takkan kita nak cakap gitu kat abang ipar kita kan, cari penyakit. Cari maknanya apa, tidak good lah silaturahim tu. Tapi nak ceritanya, apabila kita nak bagi sesuatu, syarat yang pertama di sini ialah barang yang diberi itu adalah milik pemberi hibah. Bagi itu panggil hibah dah sebenarnya tu. Bagi kain pelekat tadi kan hibah lah tu. Dari sudut fiqh hibahnya tu. Kalau masuk waktu dia kan, dia bunyi kan. 8.40 kan. Tak lagi. So itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, mestilah layak untuk memberi sumbangan. Maknanya pemberi hibah itu adalah seorang yang dia panggil berkeahlian untuk tasarruf dengan harta dia. So kalau kanak-kanak dia nak hibahkan, dia tak boleh. Kanak-kanak dia tak boleh hibah walaupun dia kaya. Anak orang kaya. Dia nak hibahkan, dia sebenarnya tidak boleh, dia kena penjaga harta dia. Itu pun tak boleh sebenarnya. Sebab kalaulah kanak-kanak ni kadang-kadang dia panggil dia tidak berkeahlian untuk menentukan harta dia sebab dia belum lagi matang. Dia tak boleh lah sebenarnya, sebab kalaulah dibenarkan dia buat hibah, dia akan merugikan kanak-kanak tersebut dan dibimbangi ada orang lain akan mengambil kesempatan. Budak ni kita buat baik dengan dia pun asyik bagi je harta dia, lah sekali dia pun tak ada harta. Jadi sebab tu kalaulah tidak ada keahlian, dia tidak boleh memberi hibah. Tidak ada keahlian ni banyaklah. Budak-budak ni sebenarnya 18 tahun kalau ikut negara kita. Walaupun dia dah akhir balik tapi belum cukup 18 tahun, dia kira tidak layak untuk memberi hibah. Dia kena cukup umur 18 tahun lah. Orang bankrupt dia tidak boleh bagi hibah kerana dia tidak ada keahlian terhadap harta dia. Harta dia sudah pun diserahkan kepada insolvensi contohnya. So dia kena layak untuk memberi hibah itu, dan dia mempunyai kuasa penuh untuk menggunakan hartanya. Mempunyai kuasa penuh untuk menggunakan harta ni, dia jadi panjang lah sikit. Dia jadi panjang, dia panggil milkutam. Dia mempunyai pemilikan yang penuh terhadap harta dia. Kalau ikut mazhab Syafi'i, kalau pemberi hibah itu tidak mempunyai pemilikan yang penuh terhadap harta dia tak boleh hibah. Contohnya rumah kita yang masih lagi dalam gadaian bank.
rumah kita dah sebenarnya, tapi masih lagi ada hutang bank. So kalau ikut mazhab Syafi'i, dia masih lagi belum mempunyai pemilikan penuh terhadap harta tu. So dia tak boleh hibah. Begitu juga duit kita dalam EPF, dalam KWSP. Kalau ikut mazhab Syafi'i, kita tak boleh hibah. Sebab apa? Sebab kita sendiri pun tak boleh guna lagi duit tu. Walaupun duit kita hak kita, tapi kita belum ada penguasaan penuh. Sebab kita dikawal oleh undang-undang yang mana kita hanya boleh keluarkan duit apabila kita capai umur tertentu, umur 56 ke apa. Jadi sebelum kita capai benda tu, walaupun kita ada hak terhadap harta tu, tetapi kita belum mempunyai pemilikan penuh. Dia panggil milkut tam. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, maka dia tidak boleh dihibahkan. Jadi perkara tentang pemilikan penuh ni, dia menjadi perbahasan yang panjang lah. Sebab kalau mengikut mazhab-mazhab yang lain tentang harta yang masih digadai kepada bank ataupun harta yang disekat, contohnya macam EPF tadi, kalau ikutkan di Singapura dibenarkan. So itu adalah berlakunya perbezaan pendapat di kalangan mazhab, yang mana di Malaysia ni kebanyakan ulama kita, kebanyakan yang berlakunya kita masih lagi berpegang kepada mazhab Syafi'i, dan kita tidak membenarkanlah, kita tidak buat hibah hartanah dalam gadaian sebagai contohnya. Kita azan dulu kot ke? Tak ni. Okay. So hibah tanah dalam gadaian, terdapat perbezaan pendapat yang mana kalaulah mengikut mazhab Maliki ni pula, dia kata sekiranya terdapat doman, terdapat jaminan bahawasanya harta yang kita gadaikan tu dijamin oleh takaful ataupun dijamin oleh apa-apa jaminan, maka ia dikira terjamin pembayaran hutang itu, terjamin pembiayaan tadi. Maka kalau ikut mazhab Maliki, ia dibenarkan. Jadi dia ada berlaku pencanggahan dekat situ. Kalau ikutkan mazhab Hanafi, kita kena dapatkan izin daripada pemegang gadaian, daripada bank. Cumanya mengikut perkembangan terbaru sekarang, fatwa hibah negeri Selangor nombor 9, dia ada 14 sirah. Fatwa hibah negeri Selangor 2021, fatwa mengatakan hibah tanah dalam gadaian ini adalah sah sekiranya terdapat jaminan takaful seperti MRTT ataupun MLTT, ataupun mendapat izin daripada pemegang gadaian, daripada bank. So dalam banyak-banyak negeri di Malaysia ni, negeri Selangor dia advance sikit, dia mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan hibah kerana mungkin melihat kepada kesukaran untuk rakyat di negeri Selangor ni untuk melaksanakan hibah. Kalau nak tunggu rumah tu habis hutang, ataupun dia beli rumah tu cash, kan? Kalau nak hibah kemudian ada masalah gadaian, tak boleh hibah. So kalau mengambil pendapat yang tu mungkin menyebabkan kita kata transaksi hibah ini menjadi tak ramai orang nak buat hibah. Sebab ramai yang masih lagi dengan hutang lah, kecuali pencen-pencen je lah. Jadi nak hibah tak boleh. Jadi di Selangor ini, maknanya kerajaan negeri Selangor melalui Jabatan Mufti dia keluarkan fatwa. Negeri lain tak ada lagi, negeri Selangor je. So itu kita serahkan kepada mufti masing-masing lah. So negeri Selangor ini dia membenarkan hibah hartanah dalam gadaian dengan syarat hartanah kita tadi dijamin sepenuhnya dia punya pembiayaan tadi dengan takaful. Dia bukan insurans, dengan takaful. Sebab dia sebut tu dengan takaful seperti MRTT ataupun MLTT. Apa itu MRTT ataupun MLTT itu panjang pula cerita lah. MRTT ni dia bayar sekaligus, selalunya masuk terus di dalam pembiayaan tu lah. Kalau MLTT tu dia bayar bulan.
Tapi MLTT itu kalau meninggal dia ada pula pampasan sampingan lah, pampasan tambahan. Kalau MRTT itu dia hanya cover baki rumah tu sahaja. Tapi tak apalah, akhirnya rumah tu tak perlu dibayar juga. Jadi kalau ada benda tu yang cover keseluruhan rumah, maka fatwa di negeri Selangor dia membenarkan hibah tanah dalam gadaian. So ini adalah suatu perkembangan yang baru, perkembangan yang baru tak baru 2021, sekarang kita 2024 dah. Jadi hibah di Selangor ni dia jadi lebih mudah lah dan kita lebih confident. Kalau kita buat juga hibah tanah dalam gadaian di negeri lain tu, dia masih lagi subject to challenge lah dan masih lagi bergantung kepada ijtihad hakim syar'i kalau perkara itu dicabar di mahkamah. Tapi kalau di Selangor, kalaulah perkara itu dicabar di mahkamah, dia agak kuat kerana fatwa sudah pun dikeluarkan. So saya ingat itu saja untuk saya berkongsi, sebab saya pun tak boleh nak berkongsi semua, nak berkongsi tentang sirah lagi, ijab qabul, qabat. Dia akan jadi suatu majlis yang panjang lah. Semua hari ininya kita nak bagi tahu bahawasanya yang perlu kita faham, hibah itu adalah pemberian semasa hidup. Dia kena ada dua pihak yang berakad dan dia tidak ada apa-apa balasan. Kalau ada balasan, dia jadi jual beli walaupun balasannya sedikit. Kalau nak kata lepas mati, dia tak jadi hibah, dia jadi wasiat. Kalau nak bagi senyap-senyap pun tak jadi hibah, dia jadi wasiat juga. Sebab hibah dia kena ada pemberi dengan penerima. Cuma perkara-perkara yang dalam gadaian apa semua tu dia mengikut apa yang diputuskan oleh kita punya pemerintah tempat kita putus bila benda tu ada khilaf, kita serahkan kepada pemerintah. Kalau pemerintah dah pilih satu pendapat, kita ikut je lah. Macam hibah takaful tadi, sebenarnya kalau ikut mazhab Syafi'i tak boleh sebab pampasan tu belum materialize. Tapi disebabkan kerajaan sudah pilih pendapat yang kata boleh, so kita kata boleh je lah. Macam di Selangor sudah pun kata hibah tanah dalam gadaian itu dibenarkan asalkan ada syarat dijamin pembiayaan itu oleh takaful. So kita kata boleh je lah sebab kita ikut mufti je lah, takkan kita lebih pandai daripada mufti. Kita datang kuliah kan selalu pun kita pun yang baca ni pun bukan pandai sangat pun, kita just nak sampaikan apa yang kita tahu saja. So apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu kerana kelemahan saya. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.